بكل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوابلنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة الحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Sidang hadirin hadirat yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada para asatizah, ustaz-ustaz, tok guru, ayah-ayah ibu sekalian, hari ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Setelah mana kita cerita dah panjang lebar tentang beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan puasa, maka hari ini dia cerita pula apakah perkara-perkara yang mana sekiranya perkara ini berlaku maka ia merosakkan amal ibadat yang kita namakan sebagai puasa yang kita buat pada bulan Ramadan ataupun pada mana-mana hari yang boleh kita puasa. Kalau berlaku salah satu perkara tersebut maka batallah puasa, tak jadi puasa yang kita lakukan pada hari tersebut. Kalau kata bulan Ramadan, maknanya kita kena qada pula. Selepas daripada habis bulan Ramadan tu, masuk bulan Syawal ataupun bulan-bulan selepas itu, kita kena qada hari-hari yang terbatal ibadat puasa yang kita buat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun yabtulu as-sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahzatan wa bi'igma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahari. Terjemahannya, ini satu fasal batal oleh puasa dengan sebab murtad dan haid dan nifas atau sebab beranak dan gila dan walaupun sekejap dan pitam dan mabuk yang sengaja dengan nyonya mabuk jika pitam pada sekalian harinya. Sidang hadirin sekalian, hari ini dia ceritanya batallah puasa, tak kira lah puasa wajib ataupun puasa sunat, puasa bulan Ramadan ataupun selain pada bulan Ramadan. Dengan sebab gapo batal puasa? Yang pertama dia kata kerana murtad. Apa maksud murtad? Yakni kita keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam boleh jadi melalui perkataan kita ataupun melalui perbuatan kita ataupun melalui i'tikad kita. Tiga perkara ni kalau salah kita buat boleh jadi menyebabkan kita terkeluar daripada agama Islam. Kadang-kadang kita khabar, kadang-kadang kita tak khabar.
Benda murtad ni, ada benda yang kadang-kadang kita tak sengeling pun nak buat, tapi benda itu boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Panjang lebar lah. Hari tu kita banyak kali dah cerita pasal murtad. Jadi hari ni ambo tak cerita panjang lebar dah lah. Jadi murtad ni, walaupun sekejap sahaja, boleh jadi sesaat kita murtad. Contoh, kita kata, oh agama Islam ni tak jadi kerja. Tak boleh nak terima oleh orang ramai zaman lain ni. Kita kata, perbuatan ini boleh menyebabkan kita jadi murtad kerana kita telah menghina agama Islam. Dalam keadaan kita tahu perkara tadi itu haram dan benda ini boleh menyebabkan kita keluar daripada Islam. Kita sengeling, kita ayat perkataan tersebut, maka ketika itu terkeluar kita daripada Islam. Kemudian kita pun khabar, teringat, bahaya aku kecek gini. Kita pun mengucap mula. Walaupun benda tadi itu terkeluar kejap daripada Islam, murtad kita tadi, puasa yang kita buat pada hari tadi terbatal. Walaupun sekejap. Sebab apa murtad ni membatalkan ibadat puasa yang kita buat? Kerana murtad ini dia berlawanan dengan ibadat. Learning kita buat ibadat, kita ni ahli an-niyah. Kerana kita ni orang Islam. Tiba-tiba bila kita keluar daripada Islam, maka ketika itu kita tidak layak lagi menanggung niat yang kita buat. Maka ketika itu berlawanan dengan ibadat, maka ibadat yang kita buat utuh rosak habis. Bila kita murtad segala amal ibadat yang kita buat, walaupun daripada mula kita lahir siapa lah ni, kalau nak kira nak siapa tahap wali dah kita ni, tiba-tiba kita murtad, na'udzubillah, hacirbu belaka segala yang amal kita buat. Haba'an mansura, ibarat debu yang bertebangan. Sebab apa? Kita dah rasa nikmat yang comel dah berada dalam Islam, tiba-tiba kita tinggal nikmat yang comel tadi, maka tak ada gapo dah lah. Sebab itu walaupun sekejap sahaja kita murtad, na'udzubillahi min zalik, maka batal puasa yang kita laksanakan. So, yang keduanya dia kata dan haid, yakni keluar darah haid. Hak ni kena koretin saja. Haji-haji jangan bimbang, hak ni kita tak kira tubik. Darah haid kita tak kira keluar. Hak ni kena kepada orang perempuan. Keluar darah haid. Ni biasalah orang puai dia tahu dah, bila mana dia keluar darah haid dia tak boleh sembahyang. Begitu juga kalaulah dia ni berpuasa pada hari tersebut menyebabkan batal puasa yang dia lakukan. Kadang-kadang orang yang mari darah haid ni nak buka puasa dekat dah. Seminit lagi nak buka puasa, tiba-tiba dia rasa dekat kemaluan dia ni terkeluar darah. Dia rasa panas. Kalau lah dia letak kapah di kemaluan dia tu tadi, kalau dia tengok kapah tu, ada darah. Batal puasa dia yang dia buat hari tadi. Walaupun kalau nak kira, seminit lagi ustaz, nak buka puasa lola dah, batal juga. Ataupun berhenti darah haid selepas mana seminit daripada waktu subuh. Dianya bajetlah hari ni tak boleh nak puasa sebab dia haid. Orang pun bel subuh. Lepas orang bel subuh, dia cek di kemaluan dia, tak tubik dah darah. Boleh ke dia nak puasa hari tadi? Tak boleh. Walaupun selepas seminit daripada orang azan. Sebab apa? Sebab dia telah kedatangan haid pada waktu yang boleh dia berpuasa. Yakni bermula daripada keluarnya terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Dalam tempoh masa ni tak kira lah, walaupun sesaat keluar darah haid, maka dia tak boleh nak berpuasa. Darah haid adalah syarat-syaratnya kita kena belajar khusus. Paling kurang keluar darah haid ialah sehari semalam, iaitu 24 jam. Kalau kita kira darah yang keluar tu kena cukup 24 jam paling kurang. Maka dia membatalkan puasa yang seseorang perempuan tadi lakukan. Itu darah haid. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar daripada kemaluan perempuan selepas daripada dia beranak. Tak kira lah beranak tadi itu beranak normal ataupun beranak kerana caesar belah perut, supaya juga darah yang keluar daripada kemaluan dia tu dikira darah nifas. Ataupun kerana keguguran, sama juga darah nifas. Boleh jadi dia tak ada nak beranak, gugur.
Jadi apabila keluar anak yang gugur daripada kemaluan dia tadi, keluar pula darah selepas tu, maka itu dinamakan darah nifas. Bila darah tadi keluar, dia tidak boleh meneruskan puasa yang dia laksanakan pada hari tadi, batal puasa dia. Yang keempat, wiladah. Apa maksud wiladah? Atau sebab beranak, sebab melahirkan baby. Ini dinamakan wiladah. Wiladah ni, beranak ni, tak kira lah. Sekalipun anak yang keluar daripada kemaluan ataupun rahim perempuan tadi dalam keadaan kering ataupun tak ada darah, ini juga membatalkan puasa. Asal beranak je, tak kira lah ada darah ke tak ada darah tu, itu telah membatalkan puasa perempuan yang melakukan ibadat puasa tadi. Ini disebutkan dalam kitab Nailul Rajah. Dia nakalkan pendapat tersebut sebagai pendapat yang kuat di dalam kitab Tahqiq bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun dalam kitab Majmu' dia ada khilaf balik, dia cerita ada pendapat yang lain, hamba tak ceritalah ketika hari ni. Habis. Yang kelima, dan gila, dan walaupun sekejap. Kalau orang ni mari gila, apa maksud gila? Yang ni hilang ingatan. Orang panggil hilang akal, bukan hilang ingatan lagi, hilang akal. Akal dia tu jadi tak betul. Walaupun sekejap sahaja. Apa maksud sekejap? Dalam bahasa Arab dia sebut lahzah. Walaupun sesaat dia ni mari gila, dia batal puasa yang dia buat. Sebab apa? Dia serupa dengan murtad juga. Kerana bila dia gila, dia dah tak kenal mana benda baik, mana benda buruk. Maka dia tak boleh lagi nak menanggung niat yang dia tanggung tadi. Maka ketika itu menyebabkan puasa yang dia lakukan pada hari tersebut terbatal. Walaupun gila tadi semata ya. Orang panggil babak ni. Babak ni semata, batal juga puasa dia. Selanjutnya dia kata sini, dan pitam atau mabuk. Pitam maknanya pengsan. Atau mabuk yang sengaja dengannya, yakni dia sengaja jadi mabuk ataupun pengsan. Jika pitam pada sekalian harinya, yakni jika pitam ataupun mabuk terjadi sepanjang hari. Kalau orang ni pengsan, tak khabar. Ataupun dia ni mabuk, dia pergi minum air ketung panggil tadi, tiba-tiba jadi mabuk, batal puasa dia. Sekiranya dia sengaja jadi mabuk ataupun dia sengaja jadi pengsan. Dan syarat kedua, mesti sepanjang hari. Maknanya dia pada subuh, siapa dekat-dekat gorek, dia tak khabar. Dia khabar bila? Dekat-dekat nak gorek tu. Dekat-dekat nak buka baru khabar. Pandai dia ni. Dia mari tahi mabuk ataupun dia pengsan tu, sebab seolah-olah macam tak puasa lah. Tahi nak buka baru dia khabar. Orang gini batal puasa dia. Batal puasa. Sebab dia tidak boleh lagi nak kenal mana benda yang baik, benda buruk. Serupa dengan gila juga adalah jadinya. Kerana sepanjang hari. Adapun kalau tak sepanjang hari, misalnya panas sangat, boleh jadi siapa-siapa pernah pergi Tanah Arab, misalnya dia pergi umrah ataupun dia belajar di Tanah Arab, musim puasa ni biasanya musim panas. Jadi kita ni orang Melayu tak biasa dengan keadaan panas terik, menyebabkan kita jadi pengsan. Tak khabar. Pengsan kita tu boleh jadi setengah jam. Ada orang pengsan 15 minit. Batal tak puasa dia? Tak batal. Sebab sekejap. Wak kata pengsan ataupun mabuk ni mesti sepanjang hari, baru batal puasa dia. Tapi kalau tak ada sepanjang hari, boleh jadi 2, 3, 4 jam sahaja, ni tak batal lagi puasa yang dia lakukan pada hari tersebut. Ada orang ni dia tidur. Lagu mana kalau kita tidur? Budak-budak tanya puasa ni serang malah. Kalau gerak jalan, dia jadi letih. Jadi dia buat lagu mana? Dia tidur sepanjang hari. Lepas subuh juga, lepas sembahyang subuh, straight dia tidur. Zuhur asar pun tak sembahyang. Dia tunggu bila? Tunggu nak buka baru dia bangun. Rajin tak kita buat? Adalah budak-budak macam ni malas sikit dia buat gitu. Kalau tidur sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Kalau tidur tak batal puasa walaupun sepanjang hari, tetapi hukumnya makruh.
Makruh kita tidur sepanjang hari. Sebab bulan puasa ni, tengah hari kita duduk puasa ni, sepatutnya kita penuhkan masa kita tu dengan ibadat. Ni kita pergi tidur sepanjang hari. Tapi molek lagi kita tidur berbanding kalau kita mulut kita ni duk buah roksi, duk ngatur ke orang, duk tengok TV, duk main game, baik tidur. Nah, senyap tika puasa tu seperti mana ambo cerita hari tu, boleh pahala dah. Nah, tak ada masa selain daripada bulan puasa, kita tak kecek tu boleh pahala. Boleh puasa boleh pahala. Nah, senyap tak kecek gapo, haji tu kat sekala duk buah tak mau kedai kopi. Tapi time bulan puasa dekat senyap, tipah letih puasa. Boleh pahala. Walaupun kita nampak tak bermaya ketika itu, dapat pahala. Jadi kalau tidur sepanjang hari, tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Habis dah lah. Dalam kitab kita ni, dia cerita benda-benda ni ya. Ringkas sangat. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Disebut dalam syarah bagi kitab ni, antaranya dalam kitab Nailur Roja. Dia nyatakan lagi beberapa perkara yang membatalkan puasa. Ambo cerita sebuah sikit. Antara biasa yang kita maklum iaitu apabila kita memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga tubuh badan kita melalui rongga yang terbuka, maka ketika itu batallah puasa yang kita buat. Apa rongga yang terbuka? Misalnya mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan. Tak kira lah kemaluan depan ke kemaluan belakang. Hak ni orang panggil rongga yang terbuka. Dia ada rongga dalam tubuh badan, yang mana rongga tadi tu pula, ia tubik ke tubuh badan kita ni terbuka. Ni macam mulut, hidung. Ada pun rongga yang tidak terbuka, hak tu tak ada masalah lagi. Contoh rongga duduk dalam perut usus. Hak tu tak apa. Hak ni rongga yang terbuka. Contoh kita masuk benih dalam mulut, masuk dalam benih. Ataupun orang dalam hospital dia masuk roya. Contoh dia nak cek gapo ada dalam perut dia, okey? Dia masuk roya. Batal tak puasa dia? Batal. Kerana memasuki sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Ada budak-budak ni tanya ustaz, lagu mana kalau kita korek hidung? Dah kata hidung ni rongga terbuka, lagu mana? Batal ke puasa kita? Kalau korek hidung tak batal lagi puasa haji. Habis adik kalau kita korek hidung, galik nikmatnya kita korek itu tak batal lagi. Sebab apa? Kerana ini masih lagi dinamakan zahir hidung baru. Lubang depan ni orang panggil zahir lagi. Kita boleh nampak lagi. Batal bila kalau kita korek hidung? Sekiranya kita korek tadi masuk ke dalam. Kalau kita korek hidung tu kan kita serah temu tulang tu. Nampak ada lubang dekat tulang tu. Kalau kita korek rapat masuk ke dalam tu, barulah batal puasa kita. Orang panggil sapahat khayshum. Rapat kau panggil, kalau kita nak ngidung tu. Lubang ke dalam tu. Ni nampak berat sangat ni. Korek hidung ke dalam ni berat. Ni kalau kita korek biasa-biasa gini, tak batal lagi. Sebab itu masih lagi hak zahir. Ada orang ni dia sakit. Dia pergi hospital. Doktor ambil darah. Dia kata, haji, nampak kecil manis ni, nampak kau berat ni. Kita nak ambil darah dulu, lagu mana? Dia pun cocok. Masuk nak ambil darah. Batal ke puasa kita Kalau cocok ambil darah ataupun dia masuk darah. Disebutkan di dalam kitab-kitab ulama fiqh Syafi'i, antaranya kitab-kitab fatwa, dia kata apabila seseorang itu mengeluarkan darah daripada tubuh badan dia ketika dia puasa, sah puasa dia. Sebab saluran darah bukan rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ni dia tak termasuk saluran darah. Bahkan disebut dalam kitab-kitab kita bahawa bila mana kita ni suntik sesuatu benda, biasanya doktor dia akan suntik pada urat saraf ataupun kadang-kadang di bawah kulit. Dia tak masuk ke dalam rongga yang terbuka dalam. Jadi ketika itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia suntik masuk ke dalam rongga yang terbuka, misalnya lagu mana rongga terbuka? Dia suntik masuk ke lubang telinga. Boleh jadi masuk pegah dalam telinga dia, maka terpaksa masuk royak, cocok masuk obat dalam lubang telinga dia. Ketika tu batal. Sebab lubang telinga ni ruang yang terbuka. Tapi kalau kita cocok ambil darah,
ataupun memasuk air, hak ni tak batal puasa. Nah, tak batal puasa. Kalau titik air masuk dalam mata lagu mana? Titik obat mata. Mata kita ni jenis kering. Boleh jadi kita buat lasik ataupun kita laser mata kita ni menyebabkan mata ni jadi kering. Ada orang ni jenis mata nyakit mata kering, ada juga kering mata dia. Jadi dia nak lembab mata dia kena titik air mo semua. Jadi kalau dia titik obat mata ke dalam mata, ini juga tidak membatalkan puasa dia. Kerana mata di sisi mazhab Imam Syafi'i kata mata ni bukan rongga yang terbuka. Saluran mata ni bukan rongga yang terbuka. Walaupun bila mana kita titik tadi tu, kita serah obat dalam tekuk. Sebab obat tadi dia akan ngalir masuk. Walaupun kita serah ada obat dalam tekuk kita dengan sebab kita titik obat dalam mata, tak batal puasa lagi. Di sisi mazhab kita, Syafi'i. Kerana di sisi Imam Syafi'i, mata ataupun rongga mata ini bukan lagi tergolong di dalam rongga yang terbuka. Dia tutup lagi. Hak ni dalam bab mata. Ni rongga. Ala-ala sebut sini, ada orang ni dia kohok banyak. Dia telik kohok dia mula. Batal ke puasa dia? Kalulah kohok ada tekuk dia tadi, telah keluar kepada hak zahir. Apa hak zahir? Ulama kita kata hak zahir ni orang panggil hak huruf ha. Ha terbuka tu. Ha. Jadi kalulah kohok tadi tubik lebih pada hak tadi, naik atas tekuk kita ni lebih pada hak ha, kita telan semula, batal puasa kita. Tapi kalau kohok tadi tu duduk main tekuk tak siapa tahap ha, kita duduk main serah gata tekuk kita telan, hak tu tak batal puasa lagi. Nah, ni kalau kohok dohok kalau kita panggil, dia keluar melempasi tak orang panggil. Lepas kepada hak yang berada di tekuk kita ni, kalau siapa tahap itu barulah batal puasa kita. Samalah juga kalau kita nak masuk benda dalam tekuk kita pun, jangan lebih kepada huruf ha tekuk. Kalau masuk benda dalam mulut saja, misalnya mak-mak duduk dapur dia terah makan ni, tak lidah, batal ke puasa? Tak batal lagi. Sebab benda tadi tak masuk ke dalam ha dalam tekuk. Jadi dia kena luat semula. Cuma bagi orang masuk ni jangan duk kerik sangat. Lepas minit tek mulut. Kalau hak ni makruh hukum dia. Sebab takut boleh masuk ke dalam tekuk menyebabkan batal puasa dia. Cuma benda tadi duk tek lidah tadi tu tak batal puasa lagilah. Makruh. Antara lain perkara yang membatalkan puasa apabila seseorang itu dia muntah dengan sengaja. Dia sengeling nak muntah. Contohnya dia jolok dalam tekuk dia tadi, menyebabkan dia muntah, maka hak ni juga batal puasa. Perkara lain yang membatalkan puasa disebut dalam kitab-kitab, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Orang panggil istimna. Ataupun zaman lah ni budak-budak kita ni orang panggil onani, masturbation. Dia onani, hak ni batal puasa kerana dia sengaja mengeluarkan air mani. Adapun sekiranya dia ni berkhayal, dia duk mikir, dia duk tidur menyebabkan dia keluar air mani, hak ni tidak membatalkan puasa kerana dia tak sengeling, dia tak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, lebih-lebih lagi pula dia pergi secara langsung, maknanya dia pergi kemaluan dia tadi tu mengeluarkan air mani, maka hak ni membatalkan puasa dia. Hak ni batal puasa. Ala-ala sebut batal puasa dengan sebab keluar air mani, sekiranya seseorang itu berjimuk ataupun berzina, samalah juga membatalkan puasa dia. Kalau dia berzina ataupun berjimuk ketika mana siang hari ketika puasa, hak ni hukumannya amat berat. Kita mengaji dah minggu lepas, dia kena gapo? Kena bayar kafarah. Lepas tu kena bayar gapo pula? Kena bayar denda pula. Tak, kena bayar denda pula. Lepas tu dia kena ganti puasa dia. Kafarah tu pula kafaratul uzma. Ambil. Makan dengan sengaja batal juga. Kalau tak sengaja baru tak batal. Kalau tak sengaja 2-3 pinggir tak batal lagi.
Tapi kalau sengaja ni makan, orang panggil benda halus ya. Contohnya makan butir lenga, biji lenga tak. Dalam kenal dah biji lenga tak. Orang muda, orang tua kenal lah biji lenga. Orang panggil ni bijan. Walaupun sebutir kecil, sengaja kita makan, batal. Ataupun ada sisa makanan gigi, kita duk main, ada makanan ni, kita pun duk main-main telan, sengaja, batal juga. Batal dengan sebab sengaja. Lebih kurang lah tu, hamba tak cerita rasanya. Kalau ada soalan, tanya lepas ni deh. Mungkin tak terlitah dia hamba teka ni. Jadi kalau ada benda yang ada muskilah, ada kesamaran, boleh tanya. Ada pocik-pocik ni duk biasa isap rokok. Time bila puasa ni dia tak boleh tinggal juga rokok. Batal kalau kita isap rokok. Batal juga. Sebab walaupun dia duk isap asap, dia tak boleh nak kiyah dengan udara. Ramai ni hamba duk ingat dulu masa duk mahak. Budak-budak kita ni dia orang panggil dia buat celak sikit, dia pandai buat hela. Dia kata, tak batal isap rokok. Supaya dia mula isap udara gini, dia kata. Sebab rokok ni asap je ya. Tak gitu. Dalam kitab Bughiyatul Tullab dinyatakan bahawa asap rokok ni bukan supaya asap biasa dah. Sebab kalau kita kupu sungguh, dia jadi benda lain. Dia bukan supaya udara biasa dah. Pahal sendirilah, dia mari mana ni bagi ada depan. Jadi dia bukan isap asap sebenarnya, dia memang isap rokok. Jadi batal juga. Zaman-zaman lalu ni lebih pada rokok lagi, isap vape. Dia ada ain, dia ada benda di isap dia. Bukan seperti mana udara. Udara ni orang panggil dia bukan ain yang jelas. Dia panggil ainul latif. Benda yang kita pegang ni tak boleh nak sentuh. Kita tak nampak. Boleh ke tok kau mari debuk udara, tak boleh. Tapi kalau asap rokok, kalau kita kupu sungguh, dia kejar, dia ada benda. Nikotin ada dalam asap tadi tu. Jadi ada benda yang kita isap, jadi menyebabkan batal juga puasa yang kita laksanakan. Jadi bab puasa ni kita nak terbiah diri, kita nak latih diri kita. Jadi rokok ni tinggallah sebentar. Tinggal sebentar. Walaupun fatwa kita ada haram, ada juga aja ni tak ikut fatwa ni, tak apalah, dia kata rokok tak haram sekalipun. Kalau kata gitu tinggal sebentar, boleh puasa. Ni ada juga duk isap. Tengah hari duk isap juga. Kita pergi tanah dekat bang. Mana bang masak? Tak boleh nak tinggal. Tinggallah. Puasa ni orang panggil cara untuk kita mujahadah diri, nak tinggal benda-benda yang tak comel ni. Jadi puasa ni kita tu lah usaha supaya kita latih diri kita. Habis itu, kita masuk pula tajuk yang baru, iaitu dia cerita sini perkara-perkara sekiranya dia ni buka pada bulan Ramadan. Apa hukum seseorang itu dia tak puasa dalam bulan Ramadan? Faslun. Al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in. Wajibun kama fil haidi wan nufasa. Wa jaizun kama fil musafiri wal marid. Wala kama fil majnun. Wa muharramun kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Kok Arab sedap baca. Kok Melayu pula. Terjemahan dia. Ini suatu fasal. Berbuka pada bulan Ramadan itu 4 bagai. Dia nak cerita sini ada orang ni dia tak puasa 3 bulan puasa. Tanya orang duk puasa bulan Ramadan, ada orang jenis dia ni tak puasa, dia buka. Dia kata ada 4 kategori, ada 4 golongan. Gapo dia yang pertama, dia kata wajib, hukum dia wajib dia buka. Dia tak boleh nak puasa. Kalulah dia puasa juga, dia tak makan minum dengan niat puasa, haram. Wajib buka, kena makan. Tapi jangan makan depan orang. Hak ni jangan puasa. Wajib dia buka. Siapa dia? Seperti pada perempuan haid dan juga nifas. Orang tina yang mari darah haid dan juga darah nifas, dia wajib kena buka. Dengan makna dia tak boleh tak makan minum dengan niat nak puasa. Tapi kalau dia tak boleh makan, tak apa.
Jangan dia niat puasa ya. Boleh jadi dia nak jaga hati tok lelaki dia, nak jaga hati bini, nak jaga bini apa pula. Nak jaga hati anak-anak dia. Jadi dia tak makan lah hari tu. Ataupun kerana dia nak daya, tak si makan dia. Peluang ni je lah. Jadi tuanya mari darah haid. Dia tak makan minum. Tak apa. Asalkan jangan dia niat berpuasa. Kalau dia nak makan minum pun boleh lagi. Asalkan jangan depan orang ramai. Jaga hati lah juga. Ni alih-alih dah remo cuti, makan depan tok lelaki. Marah tok lelaki. Dia lah cuti dah. Ni kena jaga juga. Jadi dia ni wajib dia buka. Maknanya dia tak boleh nak puasa. So, yang kedua jaiz, iaitu harus. Harus dia nak buka, dia harus juga dia nak kekal berpuasa. Siapa dia orang yang harus buka ni? Seperti pada orang musafir dan orang sakit. Ni jelas disebut dalam ayat Quran. Orang yang bermusafir, dengan makna orang yang berada dalam perjalanan 2 marhalah ataupun lebih. Jarak dia pergi jalan tadi 98 km lebih kurang. Orang gini harus dia nak buka, harus dia nak puasa. Cuma comelnya dia puasa. Cuma boleh dia nak buka harus. Dia nak buka pun tak ada masalah. Dia nak kekal dalam puasa pun tak ada masalah. Ni orang yang bermusafir lebih 2 marhalah ataupun cukup-cukup 2 marhalah. Ada pun kalau musafir yang dekat. Contoh kita pergi Kerai. Tak boleh nak buka puasa sebab tak cukup syarat. Walaupun kita nama ni orang musafir huruf juga. Huruf juga pergi sana. Tapi tak cukup syarat. Dia kena cukup syarat 2 marhalah. Ataupun orang ni orang sakit yang mana dia tidak ada harapan sembuh. Ataupun sakit yang menyebabkan dia ni tak larat nak puasa. Maka ketika itu dia ni boleh nak buka. Ada orang ni kan, dia jenis tak biasa nak puasa. Dia jadi terlampau lapar. Terlampau dahaga. Orang panggil seluk. Minta tolonglah, kau kena makan ni, kau tidak seluk. Jadi siapa nak pasal? Kalau jenis orang gini juga harus dia berbuka sebab tak larat sangat. Tak larat sangat. Ataupun orang yang kijau. Misalnya dia kijau benda berat. Biasanya kalau kita sini orang benda padi. Orang kijau benda dia buat padi. Ataupun kalau di tanah Arab dia petik kurma. Sebab biasa kurma ni dia buah time musim panas. Kena boleh puasa. Jadi kalau tak kutik, luruh. Rugilah buah kurma tadi. Jadi dia terpaksa petik buah kurma time musim Ramadan. Time musim orang puasa. Ataupun kalau kita lah ni buat padi, kalau tak kerja kat rosak habis dah padi hangpa. Time ni lah boleh buat padi. Ataupun dia bajak sawah. Ataupun orang buat bangunan. Kerja buat bangunan kan, tengah panas. Kalau tak buat, menyebabkan tergendala projek dia. Orang jenis gini dibolehkan untuk berbuka puasa bila mana masuk bulan Ramadan. Orang lain puasa, dia tak puasa. Dengan 3 syarat. Yang pertama, pekerjaan dia tadi tu tak boleh nak tunda kepada bulan selain bulan Syawal. Boleh tak kalau kita kata nak nuah padi tadi tu bulan Syawal lah ni. Dia tak? Kita nak tunggu sebulan lagi. Dia kata tak dah. Kalau duk tunggu, boleh makan ke topa. Kena makan topa, kena makan ke burung habis padi-padi dia. Rugi dia. Ataupun kalau kata kumur dia tu kak, habis luruh. Menyebabkan dia rugi. Tak boleh nak tunda. Maka ketika tu boleh dia puasa. Boleh dia nak buka. Ni dengan syarat, dia tak boleh nak tunda kepada bulan Syawal ataupun bulan-bulan selanjutnya. Susah. Yang kedua, dia tak boleh nak lakukan perbuatan ataupun pekerjaan dia tadi pada waktu malam. Boleh tak kalau kita kata nak tuah padi ni waktu malam? Tak boleh. Orang tak buat. Ada ular lah ke apa. Jadi kalau gitu boleh dia nak buka. Kalau kerja buat bangunan, boleh dia buat malam. Dia kata, kalau kita duduk bandar ni boleh lagi kita pasal lapu. Kalau jenis boleh buat kerja malam, dia kena puasa pagi. Sehari. Dia kena kerja malam. Tapi ada projek ni dia kena buat tengah hari juga. Dia kena ikut timing dia. Dia ada kontrak dah. Kalau dia tak buat menyebabkan tergendala projek dia, maka ketika tu boleh dia nak buka. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, kalulah dia ni tak buat pekerjaan dia tadi pada siang hari bulan Ramadan akan menyebabkan kerugian yang banyak.
Kalau dia tak buat akan rugi. Padi rosak, kurma jadi luruh habis, kijau dia jadi talah, maka ketika itu bolehlah, haruslah bagi orang-orang yang ambo nyatakan tadi untuk dia berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadan tadi. Cuma dia wajib qada semula selepas ni. Bukan kata buka puasa lah ni kat sedap dia, tidak. Kena qada pula lepas ni. Samalah juga orang tua yang tak larat nak puasa, dia termasuk juga dalam kategori yang kedua ini. Ataupun perempuan yang hamil, perempuan yang mengandung, yang mana dia ni nyusu anak dia ataupun dia nyusu anak orang lain, dia rasa mudarat. Kalau dia tak nyusu, menyebabkan mudarat kepada diri dia ataupun kepada anak yang dia kandung, dia kena minum, dia kena makan supaya ada susu dia, maka orang puan ni juga boleh untuk dia berbuka puasa. Cuma bab qada ataupun kena bayar fitrah, lepas ni dia cerita. Bayar video, lepas ni dia cerita. Lah ni dia nak kata orang-orang gini harus dia berbuka. Golongan yang ketiga dia kata wala-wala. Gapo dia masuk wala-wala dalam bahasa Arab? Yang pertama wala iaitu tidak wajib. Yang kedua tidak harus. Yang ketiga ni tak wajib dia buka dan dia juga tidak harus dia buka. Gapo dia? Seperti orang gila. Orang gila ni dia tak ada kategori. Dia nak buka kau tak usah buka kau lah gila. Sebab dianya akal tak ada dah. Lagu mana dia nak puasa? Dia nak buka kau tak usah buka, tak ada kategori hukum bagi dia. Dan yang keempat haram. Dan haram dia buka. Seperti pada orang mentakhirkan qada Ramadan. Serta bolehnya seseorang ia qada, tetapi tidak diqada hingga sempit waktu darinya seseorang mengqadakan puasa. Hak ni haram. Seseorang perempuan atau seseorang lelaki dia nak buka puasa, walaha dianya menunda-nunda nak qada Ramadan. Misalnya lagu mana? Learning. Dekat-dekat dah nak masuk Ramadan. Boleh jadi dia masuk bulan Syakban. Bila masuk bulan Syakban, dia kira hari dia tak puasa tahun lepas 15 hari. Jadi kalau dia tak puasa lah ni, tak ada dengan boleh Ramadan nanti ni. Maka hari ni wajib dah dia kena puasa. Hari dia buka. Hak ni bukan bulan Ramadan lah ni. Dekat-dekat dengan puasa, dia tak qada lagi puasa yang dia tinggal minggu lepas. Walhal dia mampu untuk dia qada. Menyebabkan lah ni tinggal masa tu orang panggil masa-masa kecemasan tu. Dekat-dekat dah nak masuk bulan Ramadan. Maka ketika itu, bila dekat-dekat dah nak masuk bulan Ramadan, time bulan Syaban, ketika tu wajib bagi dia puasa. Qada ganti puasa Ramadan tahun lepas yang mana dia tak qada. Walhal dia mampu untuk dia qada. Sebab apa wajib dia kena puasa lah ni? Haram dia buka. Sebab kalau dia tak puasa juga, dia kena ganti. So pula orang panggil double, kena bayar video. Dia kena bayar video double. Dia haram lah kita melewat-lewatkan qada bulan qada puasa bulan Ramadan. Jadi orang yang tak ada uzur gapo-gapo ni, dia tak qada, maka hukumnya haram. Lepas tu pula kalau dia masuk bulan Ramadan yang baru, dia kena bayar fidyah 2 kali ganda. Nyanyalah bagi dia. Dia kena nyanya bagi dia. Dia kena bayar fidyah. Kalau setahun kena bayar sekali fidyah. Kena bayar sekali. 2 tahun tak ada lagi, kena ganda 2 kali. Kena bayar fidyah sekali kalau lewat. Lepas tu kalau 2 kali kena tambah pula 2 kali fidyah. Kalau 3 tahun tak qada juga, kena 3 kali. Jadi orang gini dia lewat-lewat kena banyak bayar fidyah puasa. Sebab itu kadang-kadang kalau kita orang nak taubat kan, banyak dia kena bayar fidyah puasa. Dia pergi pondok lah, dia minta tolong lah, ustaz lagu mana ni hamba nak bayar fidyah puasa. 10 tahun hamba tak bayar puasa bulan ni. Maka ustaz pun kira lah lagu mana. Lah ni mudah pergi majlis agama, dia ada dah cara nak kira lagu mana nak bayar fidyah puasa. InsyaAllah minggu depan kita akan cerita serba sedikit berkaitan dengan fidyah puasa ataupun perkara-perkara yang
wajib kita laksanakan sekiranya kita tak puasa bulan Ramadan. Nah, setakat itu dulu pada minggu ini. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu datang daripada diri hamba sendiri. Hamba mohon ribuan kemaafan di atas salah silap hamba. Kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita di dalam keberkatan, diberi kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki, dilapangkan dada-dada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.